dosa ni, yang confirm banyak dosa ni, tak pernah nangisnya. Cerita pasal neraka pun gelak lagi. Ada apa? Ni sebut neraka ni. Zaman sahabat dengan neraka menggigil lah. Yang pertama, kejarlah apa yang disebutkan sebagai hidayah. Hidayah supaya dapat petunjuk, dapat bezakan benda buruk dengan benda baik. Orang yang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Semua orang ada buat salah, semua ada buat salah. Tapi bukanlah bermakna kita boleh bangga-banggakan dengan salah kita. Nabi sebut sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Jadi Abu Bakar kata apa? Akan tiba masanya akhirat nanti, ramai orang menangis menyesal sampai keluar air mata darah. Punya banyak air mata darah ni sampaikan letak perahu berlayar. Tapi masa tu dah terlewat. Nak menangis atas dunia, nangis siap. Itu sebab kita kena bangun malam, qiyam al-lail. Sebab waktu bangun malam kita mudah menitiskan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan pengerusi acara, yang bahagia Tuan pengerusi masjid, Tuan imam, barisan jawatankuasa hulu balang penggerak aktiviti masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur mana-mana, syukur sangat-sangat malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Jadi budi bahasanya sampai ke tempat orang, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Sebab tuan-tuan dan perempuan sudi menunggu saya hadir pada malam ini. Dan terima kasih banyak, ramai betul yang datang. Cuma yang tak datang masih lagi ramai lah. Alhamdulillah, ramai melempah sampai keluar. Kita pecah rekod, saya kira tadi tak kurang 20,000 ni. Termasuk yang kek jalan tadi, yang tak masuk pun saya kira lah kan? Jadi hidup kita dalam dunia ni sementara. Jadi bila bawa tajuk ni tadi, masihkah ada taubat untukku? Jadi itu soalan untuk tanya pada diri sendiri. Masih tak ada ruang untuk kita bertaubat? Mungkin itu persoalan dia. Tapi kalau kita tengok hidup dalam dunia ni sementara. Saya pernah sebut dalam ceramah saya beritahu, kita ni bila hidup, 3 je matlamat utama hidup kita ni. 3 matlamat. Yang pertama, kejarlah apa yang disebutkan sebagai hidayah. Hidayah supaya dapat petunjuk, dapat bezakan benda buruk dengan benda baik. Orang yang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Pergi masjid, buruk sangat rasa ni, dia kata tak boleh, dia tak biasa. Datang masjid orang sindir, pahal datang. Contohnya malam ni, berapa ramai orang yang tak pernah datang tiba-tiba datang malam ni? Contoh. Tak, sebab bukan dia tak boleh datang, dia kampung lain.
Dia taman lain, taman perumahan lain, tapi dia datang juga. Dan ada orang daripada pagi tadi sampai ke malam ni, muka dia je ada juga. Jadi mana kata, kalau kita tengok kan, ada orang tu bila dia buat baik dia rasa lain, tapi buat jahat tak ada pula rasa macam tu. Jadi benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Tu yang biasa disebut betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jadi bila dah terlampau biasa. Sebab tu eksperimen pernah dibuat kepada kanak-kanak sekolah rendah. Dia ambil ni papan, dia tunjuk ni papan ni warna apa, warna hitam. Dia tunjuk kapur ni warna apa, warna putih. Kita tukar, yang ini hitam, yang ini putih. Tukar, dia buat ulang. Ni apa? Hitam, putih, hitam, putih. Kapur tu hitam, yang apa? Putih. Yang papan hitam tu putih. Hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih. Dia buat selama 5 minit. Menukar untuk buat benda salah tu cepat dia dapat. Okey, sekarang kita kembali pada asal, kita perbetulkan balik. Ni warna apa? Bercampur-campur. Dia cakap putih, yang hitam. Dia bercampur-campur. Sebab bila dah terlampau biasa buat salah, maka benda betul itu akan rasa salah juga. Jadi sekarang ini macam itulah kita. Pertama, kejarlah hidayah supaya kita dapat beza benda buruk dengan benda baik. Orang yang tak dapat beza benda buruk dengan benda baik, tu yang dia buka baju tu, dia buka baju, dia buka tudung kan? Dia tunjuk pula depan orang. Ya, satu perkara nak bagi tahu, orang gila tak mengaku dia gila, macam tu je. Dia siap cerita dengan orang. Kita pun tak faham macam mana, apa tujuan. Perlu ke mengkomedikan, nak cerita pasal 15 juzuk tu pada diri dia? Yakin dan percaya orang yang hafal 15 juzuk tak buat perangai macam tu. Dia baru baca agaknya, mungkin dia baru hafal huruf agaknya, jangan-jangan huruf pun salah. Itulah. Saya tak cakap orang Malaysia ni, orang mana tak tahulah. Ada seorang lelaki tu pula dengan bangga cerita, ustazah dia beritahu dia, orang Islam semua masuk syurga, orang apa? Dia beritahu yang kafir ni, yang Cina ini ni semua neraka dia. Percaya cakap saya, ustazah dia tak cakap macam tu, melainkan dia memfitnah ustazah dia. Cuma dia beritahu general, dia tak sebut Cina ini, tapi dia sebut orang Islam. Dan macam-macam saya selalu sebut, dia kata orang Islam macam mana pun dia buat baik akan dibalas dengan pahala, yang buat jahat itu dosa, dan kemudian akan ditimbang akhirat esok. Kemudian bukan Islam tanya, habis tu aku ni buat baik takkan tak dapat apa-apa? Ada ganjaran dia, tapi Allah bagi pada mereka atas dunia lagi. Jadi jangan kau tuntut hak kau akhirat besok. Tu sebab pentingnya hidayah, petunjuk supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Itu pertama. Kedua, kejarlah apa yang disebut sebagai maghfirah, keampunan daripada Allah. Melainkan ada yang yakin, alhamdulillah Ustaz, daripada bulan 1 sampai bulan 7 belum ada dosa lagi. Kan? Maknanya dia bercakap macam tu pun berdosa dah teman. Belagak dia. Dia ingat dia siapa? Kita semua ada dosa. Kan? Macam tadilah kan, lambatnya penceramah ni. Contoh. Dia tak tahu penceramah salah jalan tadi kan, macam-macam masuk simpang dah tadi kan, pusing-pusing, tapi tak apalah, orang cakap macam ni. Sampai tadi macam-macam cakap, tingginya salah pula Syamsul debat tinggi. Buka mas, dalam TV nampak tua. Wah, jauh tu. Tu pun saya maafkan, tak ada masalah. Semua orang ada buat salah, semua ada buat salah. Tapi bukanlah bermakna kita boleh bangga-banggakan dengan salah kita. Nabi sebut sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Dan yang ketiga, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, sebab dengan rahmat Allah boleh masuk syurga.
Jadi nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, caranya beribadah banyak-banyak. Jadi 3 matlamat hidup kita. Pertamanya hidayah, keduanya maghfirah, yang ketiganya rahmat. Faham tak? Kalau dah faham, sekianlah ceramah pada hari ini. Bukan susah sangat ceramah kan, macam tu lah keadaannya. Jadi kalau kita tengok dari segi maghfirah, keampunan daripada Allah SWT, maka kita naklah bertaubat. Kata Imam Al-Ghazali, taubat ini tersusun daripada 3 perkara. Pertamanya ilmu, yang keduanya keadaan, yang ketiganya perbuatan. Apa maksud ilmu? Ilmu itu membuatkan seseorang menyedari, menyebabkan kita sedar. Bila dengan ilmu, kita sedar yang kita buat salah. Kalau kita tak ada ilmu, kita rasa okey, tak semayang pun okey, mungkin tak ada ilmu kan? Tapi hari ni semua orang tahu tak semayang tu salah. Orang tahu. Itu sebab pentingnya ilmu. Bak kata orang, cantik taluk pantai landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Makna kata kena ada ilmu. Ni tak ada ilmu, datang masjid. Tak ada ilmu, tak apa, nak belajar. Tapi tak ada ilmu tu, nak duduk saf depan sekali. Dia kata dia tahu, satu ustaz tu cakap, kalau lagi depan lagi besar pahala, duduk depan. Lepas tu makin lama makin dekat. Dia tak ada, tak boleh, aku mesti target belakang imam malam. Dia duduk belakang imam. Sekali imam ada pula terlupa ayat malam tu. Allazi. Orang belakang kena tahu. Jadi dah mula, siapa suruh baca panjang-panjang dalam hati? Baca ina atau ina boleh, aku tolong, dia kata. Tapi kena ada ilmu kan? Tak ada ilmu macam mana pula kan? Macam tu juga kalau kita tengok, tiba-tiba mana tahu, tiba-tiba imam didatangi angin yang tidak diundang, terkentut misalnya. Jadi bila imam membarakah, apa tugas yang belakang? Kena ke depan ganti imam. Ni dia pula, dia terbaru. Lepas tu tengok imam dah macam tu, dia memusing, batal. Tu tak ada ilmu tu. Sebab kena ada ilmu kan? Kena ada ilmu, barulah kita dapat beza kan? Faham, macam ni, macam tu. Kalau yang ni tak boleh, ya tak boleh. Dia tanya, boleh ke? Ni korban kan, tiap-tiap tahun tanya, Ustaz, boleh tak sembelih kangaroo untuk korban? Boleh tak nak sembelih kuda untuk korban? Kuda, dia tanya. Soalan dia sama tiap-tiap tahun. Jawapannya kena faham. Kuda boleh dimakan. Kuda boleh makan kalau dia masih hidup. Kuda tu boleh makan. Kita boleh tak makan kuda? Boleh kalau kuda tu dimasak. Boleh tak makan dengan kuda? Zaman sahabat dulu memang pernah makan. Zaman Nabi pernah sahabat-sahabat makan daging kuda. Boleh, tapi dia tak boleh dibuat korban, sebab dia tak masuk kategori binatang ternakan. Mana ada orang menternak? Kau ternak apa? Ternak kuda? Tak ada. Biasanya orang bela kuda, pelihara kuda untuk tunggangan, senang pergi kerja, nak ngelakkan jam. Kan? AJK semua, imam semua naik kuda, tak? Senang. Contohlah. Jadi mana kata, soalan yang ditanya, boleh tak? Niatkan bahagian korban, kita nak masuk nama, letak nama orang yang dah meninggal dunia, boleh tak? Betul. Yang kita kena letak nama orang yang hidup, niatkan untuk orang yang meninggal dunia, boleh. Jadi sebab ilmu, tak tahu tanya kan? Semualah, ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, semua tanya. Ni macam mana? Ni mikrofon ni, ilmu dunia guna untuk akhirat, tujuan akhirat. Ini semua dunia ni, jangan pakai ni dunia.
Cubalah buka. Kesian orang luar tak dengar. Dia orang cakap apa belakang tu? Entah, berbual aja. Tak start lagi ceramah gitu. Kan? Disebabkan ilmu ni, mic, apa kita tengok kamera, satu dunia boleh tengok gitu. Kan? Tadi pun dah ramai ambil gambar abang. Tahan orang perempuan. Tak payah pakai stand pun. Dia nak gelak pun tahan. Takut masuk dalam video. Kan? Teknologi sekarang. Tadi dia dah hantar dah. Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan. Dah ada komen, untunglah. Si ajak seorang tu si ajak. Kan? Macam tu lah. Saya ni bila datang dia tengok meriah macam ni, saya yakin malam ni ada makan. Kan? Kalau macam tu punya lawa JK masjid pakai pakaian bersampin ni, oh saya kata dia confirm betul ada makan ni. Bila ada makan, makruh ceramah lama-lama macam tu. Jadi mana kata balik cerita tadi, mana kata kena ada ilmu, ya, kena ada ilmu. Dan pengetahuan tu pula akan meyakinkan hatinya, seperti sekepedihan bila melakukan sesuatu perkara, seolah-olah dia hilang kekasih, dia sedih kan bila dia buat dosa. Dan tahap dan penyesalan mendalam akan menyebabkan rasa kepedihan itu. Kenapalah aku buat perangai macam ni dulu, kenapalah aku buat macam tu dulu, aku tak nak lagi dah buat macam tu. Jadi menyebabkan dia rasa kecewa dengan diri dia sendiri. Dan menurut Imam Al-Ghazali, taubat mestilah dilakukan terus menerus pada setiap keadaan. Maksiat bagi iman layaknya makanan yang berbahaya. Makanan berbahaya bagi badan. Kemaksiat itu merupakan makanan yang paling bahaya pada badan. Itu baru ulama terdahulu kata keselamatan jasad, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Dan keselamatan agama terletak kepada banyaknya selawat ke atas Nabi. Saya ulang balik. Keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Jangan makan banyak-banyak, melainkan yang dah disediakan oleh AJK Masjid. Kedua, keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Dan keselamatan agama kita, nak selamat dengan agama kita, nak selamat, banyak akan berselawat ke atas Nabi. Ya. Jadi mana kata jangan kita biarkan dosa-dosa ini merosakkan badan kita, merosakkan tubuh badan kita. Tengok sahaja pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni ada dosa ke tak? Tak ada. Nabi dekat atas katil pada satu malam dalam selimut bersama dengan isterinya Aisyah. Dia kata, wahai isteriku, bolehkah kau izinkan aku untuk bersolat barang seketika? Jadi Aisyah kata apa? Bila Nabi sebut macam tu, bukannya Nabi takut bini, tak. Boleh tak aku nak bangun ni dalam, ni atas katil ni, dalam selimut dah. Bolehkah kau izinkan aku untuk bersolat barang seketika? Nampak? Nak tunjukkan adab ni atas katil. Abang ingat, abang nak solat sekejap, steady lah macam tu. Pulang rumah mana ada. Jadi makna kata, yang isteri pula, apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, tidaklah aku lebih gembira apabila engkau bersama-sama dengan aku di atas katil ini, tetapi dekat atas ni lah, dekat atas tempat tidur ni, tetapi pergilah kau wahai Rasulullah untuk bersolat. Macam tu lah, macam orang lelaki lah, izinkan abang pergi berperang. Ya. Bukan dia minta izin sangat, nak maklum je. Pergilah kau wahai perwiraku. Drama sangat. Jadi macam itulah bila Nabi ambil wuduk, terdengar bunyi macam bunyi air mengelegak.
Macam air yang dimasak bunyi mengelegak. Ingat bunyi apa? Bunyi Nabi menangis. Ketika ambil wuduk menangis. Nabi salat, Nabi menangis. Sampailah Nabi bagi salam, Nabi menangis. Aisyah tanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Bukankah engkau ini tidak berdosa? Maka Nabi kata, maka salahkah aku menangis sebagai tanda syukurku kepada Allah SWT yang melindungi aku daripada dosa. Allah Allah. Kita ni yang confirm banyak dosa ni, tak pernah menangisnya. Cerita pasal neraka bergelak lagi. Ada apa? Ni sebut neraka ni. Zaman sahabat dengan neraka menggigil dah. Dalam neraka begini-begini, neraka begini, semua berletak-letak dengan. Dan semua cakap, ya Rasulullah, siapa yang masuk syurga dulu? Tukar topik. Itu beza kan. Nabi sendiri yang suci daripada dosa, Nabi memohon ampun daripada Allah berapa kali? 70 kali sehari semalam. Paling senang nak minta ampun dengan Allah, caranya adalah istighfar. Cara dia nak astaghfirullah. Sama tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Cara istighfar, Nabi ajar astaghfirullah, paling senang. Kau rajin lagi, astaghfirullahalazim. Rajin lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi, astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Yang Nabi tak ajar astaga. Tu Nabi tak ajar. Dalam WhatsApp selalu tulis tu. Dalam WhatsApp astaga. Buat apa? Tak ada point. Buat apa? Astaghfirullah. Ya. Sahabat Nabi paling kurang istighfar berapa kali? 70,000 kali sekali. Kita imam tadi buat 3 je. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Masuk je ke 4. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim 10 bila lah nak tukar imam? Tukar imam terus banyak istighfar dalam hati kan. Sebenarnya tu perempuan lain pula, tunggu terperanjat baru istighfar. Astagfirullahalazim, dapat seketul lagi tu. Tunggu terperanjat. Jangan tunggu terperanjat, istighfar. Sebab Nabi janji apa? Kalau orang istighfar ni, pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah, kedua akan dilapangkan daripada segala kesempitan, dan ketiga akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Istighfar banyak-banyak. Dan begitu juga dalam satu hadis Nabi sebut, barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum datangnya al-ghargharah, maka Allah akan menerima taubatnya. Ini soalan tanya tadi, sempat tak taubat? Selagi mana kita bertaubat kepada Allah sebelum datangnya al-ghargharah, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Apa maksud al-ghargharah itu? Al-ghargharah ialah satu suara yang keluar daripada kerongkong bila dicabut nyawa. Mana selagi nyawa tak sampai kat sini, tarik daripada kaki sikit sampai kat sini, selagi tak keluar tu boleh. Kan bila orang tak dah hujung tu, last, habis. Saya dulu masa saya sekolah dulu, ustaz ni ialah budak sekolah agama dulu nakal. Jadi ustaz masa tu dia bawa jenazah. Dia bawa jenazah betul, supaya kita jangan main-main waktu belajar pasal jenazah, sembang jenazah. Jadi hari ni kebetulan ada satu jenazah, langsung diam semua. Elok. Yang semua orang tak tahu, jenazah tu hidup lagi. Yang berlakon aja dia bawa, ramailah semua. Itulah barulah ustaz tengok semua jadi elok hari ni. Dia kata dia, saya tinjau daripada belakang. Dia kata tolong buka ni, bukakan tu, buka muka, tengok muka pucat. Dia dah make up pucat. Saya daripada belakang saya tinjau,
Saya nampak dadanya tu macam berombak lagi. Saya kata, aku rasa hidup lagi lah, saya kata. Yang sebelah tu takut dah mati tu pandai. Ustaz ni pula membebel panjang, jenazah ni tak tahan. Jangan, kita kena berubah, jangan jadi macam tu, jangan macam ni. Jenazah tu ingat dah sudah, tegak dia macam ni. Dah sudah belum, dia tu lari semua orang nak beritahu kan? Jadi nak sambung cerita tu, kita jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi selepas ini. Macam dalam TV. Kita bagi laluan azan dulu ya. Allah.
Jadi sambung bila sebut al-ghargharah tadi, maknanya adalah merupakan satu suara yang keluar daripada kerongkong di saat roh ditarik keluar daripada jasad, ya. Sebelum datangnya, maknanya sebelum datang perkara itu, hendaklah kita bertaubat sebelum datangnya kiamat kecil, iaitu kematian dan kiamat besar. Jadi kalau sebut kiamat kecil itu kematian. Itu sebabnya kalau kita berlaku apa-apa perselisihan faham, kalau berlaku ada salah faham, pergaduhan yang menjejaskan silaturahim, dua perkara yang paling susah nak buat tapi mulia di sisi Allah, iaitu minta maaf dan memaafkan. Jadi minta maaf tak ada lagi dah alasan aku lagi tua daripada dia, kenapa pula aku minta maaf? Tak ada alasan. Kita tak boleh bagi alasan aku bos dia, aku tinggi lagi pangkat daripada dia, kenapa aku minta maaf dengan dia? Tak ada alasan macam tu. Sebab tak kira siapa, jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Berapa ramai berlaku dekat taman perumahan, kat kampung-kampung, dengar kawan tu nazak, sial dia, aku ingat petang ni nak pergi tengok dia. Petang tu jomlah bang pergi tengok, malas pula lah, besok pagi lah. Sekali malam tu meninggal, tak sempat pergi. Ayat dia baru nak pergi tengok, tak sempat. Sebenarnya sempat tadi, tak sempat disebabkan oleh dia dah meninggal dulu. Itu dia, kalau kita meninggal dulu. Jangan kita terpedaya, nampak sehat lagi, ni lambat lagi ni, belum tahu lagi. Ada orang tu jalan-jalan jatuh dalam lubang, dalam gila pun tak dalamnya. Dia jatuh dalam lubang tu memang dalam, maka datanglah Jabatan Bomba dan Penyelamat. Dia kata ni mati rasanya ni, dalam ni. Kau betul penyelamat tu pun turun, tarik bawah di atas, saya cek nadi, hidup lagi. Bila dia tersedar, hebat abang, pakai bomba tu cakap, hebat abang. Kenapa dia pun sudah, abang jatuh dalam lubang dalam bang, tapi tak mati. Ya, mana lubang tu? Dia pun tinjau, dia tinjau, langsung mati, terperanjat tengok lubang. Tadi jatuh tak mati. Jadi mati bukan sebab yang kita fikir. Tengok tak ada satu video yang dia share, yang lori tu langgar berapa banyak kereta dekat traffic light tu, dia tak sempat break tu, yang seorang sahabat ni bangsa Cina ni elok je keluar pada tingkap tu, wah, hidup lagi. Nak cakap apa? Pergi hospital, kita nampak orang tu kita cakap, ini tak besok lusa ni. Yang bercakap tu sambil-sambil lalu, aku rasa mati tu, tak ada harapan. Jalan-jalan dalam berbual, aku rasa kau tu teruk sangat. Dia tak pandang kiri kanan, dia betul tak nampak ada kereta lampak lunggah dia. Dia mati dulu. Yang elok petang tu dia baca Yasin untuk orang tu. Nak kata apa? Tu sebab jangan. Tu sebabnya kalau rasa-rasa benda tak settle, selesaikan cepat. Sebab fikir kita mungkin mati dulu. Sebab orang perempuan jangan buat hal sangat dengan orang lelaki. Menurut kajian di Malaysia ni, lelaki mati dulu. Amboi suka kau ya. Saya ceramah kat rumah dekat pusat warga emas di Jempol. Saya masuk dalam dewan tu, semua perempuan. Saya tanya lelaki tak ada, habis mati dah. Apa hal tu? Gelak 5 minit saya berhenti ceramah, tergelak. Tu sebab orang perempuan tak usah melawan sangat. Kadang-kadang kita melawan, lepas tu menyesal. Suami ni puan nak nyusun ayat, dia bukan takut isteri menakutkan. Abang macam teragak terasa. Apa benda? Janganlah marah, cakaplah nak apa.
gagap laki itu dah nak makan makan apa? Bubur je. Nak bubur apa? Nak bubur apa? Nak bubur pedas. Nak bubur pedas Sarawak. Bubur pedas Sarawak orang Negeri Sembilan makan sampai isyak tak jumpa pedas. Tapi namanya bubur pedas. Sedap. Malam ni ada? Kalau ada, tanya aja. Jadi dia punya marah ngada lah. Dia duduk rumah flat. Pergilah beli dekat bawah tu. Sibuk aja. Suami sedih, turun bawah. Belilah kat makcik yang jual. Sedih dengan hati dia. Dia nak air tangan isteri dia. Masuk dalam lift, dah beli bubur, tak macam mana tak perasan, tersepit kepala dekat lift, langsung mati. Yang selamat bubur. Pandailah nangis tu. Ya Allah, tak sempat buat bubur untuk arwah ni. Wahal bukan tak sempat, engkau yang tak nak. Yang jadi mangsa imam dengan makmum. 3 malam tahlil bubur. Makmum tanya, malam ni bubur juga? Macam tu lah nampak. Dia teragak dekat arwah. Kesian. Jadi kalau suami nak tu, apa-apa yang suami nak setuju je. Faham omong? Tak payah dia nak makan. Masak je lah mi kolok. Nak laksa Sarawak Pattaya. Ada telur. Masak je. Kadang-kadang lauk kegemaran suami tu bukan susah sangat. Bang, hari ni saya masak lauk kegemaran abang. Sarapan pagi telur mata kebab. Tengah hari telur dadar. Malam telur masak kicap. Telur setelur-telurnya. Berdengku bau ayam. Mati malam tu. Tengok jenazah senyum aja. Arwah ni elok senyum tidur. Dapat telur semalam bang. Bukan lauk susah sangat kan. Buat kan. Contohlah, jangan buat hal. Orang lelaki pun sama. Jangan suka-suka sakitkan hati isteri. Minta maaf banyak-banyak. Abang minta maaf kalau abang buat salah. Suami pun mana yang tak jalankan tugas tu, beritahulah. Abang teringat tentang ceramah Ustaz Samsul Rebak tu tentang nafkah. Jadi sudilah kiranya. Ni ambil ni dalam ni buku bank ni ambil. Dalam ni tak adalah banyak sangat. Adalah dalam 50,000. Anggaplah abang bagi sebagai senarai yang tertunggak. Sebelum ni abang tak bagi. Orang perempuan bila lelaki cakap macam tu, terus je lah, alhamdulillah bang, kasih banyak. Saya tak kisah pun sebenarnya, tapi terima kasih lah bang. Ini tak dapat macam tu, telefon. Anak-anak semua balik. Ayah kau dah lain macam tadi. Asal lain dia nak mati. Asal lain dia nak mati. Eloklah dia berubah tu. Sebab dia ingat dan ceramah ni, mana belum settle, kasih settle. Nampak? Jadi hidup kita macam tu je. Jangan kita ungkit-ungkit. Apakah makna taubat nasuha? Makna taubat nasuha ialah kembali dengan seikhlasnya. Syarat-syarat taubat: pertama, berhenti serta-merta daripada dosa dilakukannya. Dia memang tak boleh, gatal-gatal badannya kalau dia tak main nombor. Ada je. Ingat tak dulu waktu kita PKP, sejadah tu pun ada petak dia.
Di Kuala Lumpur ada masjid dia letak nombor petak. Maghrib petak 03, Isya petak 23, 0323. Jadi kena mak tu. Tu masalah. Berbual, anak kau berapa orang? 3 kau, belum ada rezeki lagi kau, baru 2 kau, 4, 3024. Jadi orang dah biasa main nombor, orang semua benda yang terbayang. Okay, kita mengaji cukup setakat ni. Kita tengok ayat berapa, nombor lagi, muka surat berapa. Pak dia pusing-pusing kena pula, kena second prize 300,000. Yang paling kurang ajar dia belanja JK masjid makan. JK masjid dia sangka baik aja. Alhamdulillah, semoga panjang umur, murah rezeki. Ya, janganlah buat perangai macam tu. Berhenti. Dah biasa mengumpat kan. Dah biasa mengumpat, sedap, susah nak berhenti. Tak baiklah, tak baik. Jangan ngumpat-ngumpat, berdosa. Yang best ini bukan mengumpat, ini kongsi aja. La ilaha illallah. Sama aja. Kan? Hati-hati kan. Dia orang perempuan ni sampai berbisik-bisik tu. Kau tahu tak apa Samsul depan tu apa? Tahu betul ada je benda nak cakap kan. Cakaplah benda-benda baik. Kadang ada je benda nak cakap. Berhenti serta-merta bukan senang, memang susah, tapi kena berhenti. Kedua, adakan rasa menyesal dalam hati kita atas perbuatan dosa yang pernah kita buat. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak melakukan dosa-dosa terdahulu. Tak nak ulang lagi dah, tak nak ulang. Tapi manusia kadang-kadang ulang balik. Janganlah, tak baik tau mengumpat. Alah, macam kau tu baik sangat. Yelah, apa cerita? Dia pun ulang balik cerita kan. Kadang lagi satu lagi, orang perempuan kena ingat orang perempuan sini tak ingat kau perempuan yang tak datang ni. Dia selalu cakap, kami ni mulut aja jahat tapi hati baik. Tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Ni cakap dengan suami, pahal balik. Cakaplah baik-baik, wahai suamiku yang kukasihi, ada apakah tujuan kau kembali ke rumah ini? Apa maksudnya? Kan? Cakaplah baik-baik, rindu ke abang. Abang pergi ke mana tadi bang? Abang pergi bandar Kuching sekejap. Oh iya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah abang bawa. Abang jangan lupa tau, kereta tu nama siapa? Nampak? Cakap lembut, maksud kasar. Jangan. Hati-hati. Dan kalau kita tengok antara dosa-dosa, bertaubat daripada zina, kemudian hendaklah kita bertaubat daripada perkara-perkara yang dosa yang boleh merosakkan, hitamkan hati kita. Adakah wajib mengakui dosa kita kepada pasangan kita? Saya telah kahwin, dia orang tanya, tapi malangnya pada dulu-dulu saya pernah melakukan perbuatan terkutuk. Adakah saya harus menceritakan dosa silam saya kepada suami saya? Abang nak cerita tu terang. Dulu saya pernah bercakap kat depan orang, lepas tu saya buka tudung dengan baju saya. Contoh tak payahlah cerita. Maknanya tak wajib untuk kita bercerita tentang dosa silam kepada dia. Nak cerita semua. Kadang-kadang kita sedap cakap, ayah dulu, mana perempuan ayah tak bawa naik motor. Dia bangga pula. Jangan. Ayah dulu biasalah, tak ada hal. Semua orang mana dia panggil ayah nama ni.
Semua panggil ayah dulu Abang Syam. Ada je ayat nak cakap tak perlu, ya. Selagi mana Allah menutup keaiban diri kita, janganlah kita ceritakan, kongsikan pula pada orang lain. Bila Allah dah tutup, anggaplah Allah nak lindung aib kita. Jangan kita sengaja dedah-dedahkan. Yang dah sudah, paling tidak pun cakap, saya dulu banyak dosa, cukuplah saya cakap macam tu. Saya insya-Allah berusaha. Kadang orang cakap, alah macam kau tu baik sangat. Memang betul aku ni taklah baik sangat, tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Macam tu cakap macam tu, kan? Biasalah ada je benda orang nak cakap, kan? Semua tak betul. Kita takkan dapat puaskan hati semua orang. Dalam kisah korban Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail, semua orang cakap gila Ibrahim ni, anak dia nak disembelih ni, nanti besok jangan-jangan kita pun disembelih ni. Tapi nak beritahu apa? Bila buat perintah Allah, kadang-kadang cakap-cakap orang tu biasa. Kena tahan. Pedulikan cakap-cakap orang. Memang nak puaskan hati semua orang, kita takkan dapat. Macam kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim dengan anak dia tarik kaldai. Orang kampung yang pertama cakap apa? Ada kaldai tak nak naik, tarik dia buat apa? Naiklah kaldai tu. Anaknya naik kaldai, ayahnya tarik. Kampung lain pula cakap, wah hajar punya anak, sedap kau duduk, ayah kau tarik. Kesian ayah. Turun anak, ayah naik. Kampung lain pula cakap, kesian budak tu, yang ayahnya pun satu. Kesian budak tu, panas lagi tarik-tarik macam tu pula. Sudahnya dua-dua naik kaldai tu. Kesian binatang tu diseksa. Dalam berat dua orang naik kaldai, tak terdaya kaldai, sudahnya kaldai naik dia. Gila orang ni, patut dia naik kaldai, dah kaldai malah naik dia. Dan sampai ke sudah tak boleh nak puaskan hati semua orang, kan? Jadi buatlah yang kita nak buat ni sebab apa? Biarlah kerana Allah, kan? Apa dosa-dosa yang orang buat? Mencuri. Kalau boleh pulang-pulang, kalau boleh bayar-bayar. Kalau dah tak teringat, dah tak tahu siapa punya barang yang ambil, kita banyakkanlah sedekah, niatkanlah untuk pulangkan balik tu, niatkan untuk orang yang dicuri tu. Niatkan. Kemudian orang mencuri ni sama juga orang yang meminjam tapi sengaja tak nak bayar. Ada juga. Pinjam pandai, pulang balik terlupa. Sengaja dulu pernah pinjam duit saya, tak bayar lagi. Ada ke ni? Salah satu tanda akhir zaman, orang yang memberi pinjam segan dengan orang yang meminjam. Kita ni fikir banyak, nak tanya ke tidak, nak tanya ke tidak. Sport rim tukar setiap bulan, nak tanya ke tidak. Tengok handphone betul-betul tukar, nak tanya ke tidak ni. Tengok rumah renovate pula, takkan tak boleh bayar duit aku, kan? Jadi kita kena faham, ya, yang tu kita kena selesaikan. Kemudian begitu juga yang melibatkan hak manusia, bertaubat, mengambil rasuah, kena minta maaf. Kadang ambil rasuah tu sebab tujuan apa? Nak dapatkan sesuatu yang kita tak yakin menjadi hak kita. Jadi kita nak sanggup. Jadi kena minta maaf dengan siapa? Kena minta maaf dengan orang yang dizalimi. Ada orang yang lagi layak mungkin minta maaf dengan dia. Mengambil rasuah pada orang zalim pun minta maaf. Bertaubat daripada mengumpat orang pun minta maaf. Zaman Nabi dulu pernah ketika bulan puasa, ada dua perempuan mengumpat. Dia mengumpat sampai dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kau izinkan kami berbuka puasa? Tak tahan sangat dah, haus sangat dah rasa, punya teruk mengumpat sampai nak berbuka. Dekat sini ada tak macam tu? Ada tak macam tu? Tak sampai tahap tu. Makna mengaku mengumpat, cuma tak berbuka je. Melampau menyesal jawab, dia kata kan. Tak adalah, baguslah kalau tak ada, baguslah. Begitu juga bertaubat daripada pekerjaan yang haram. Dah tahu dah
dia datang daripada sumber yang haram. Dah tahu dah kerja tu melibatkan duit-duit gaji dia tu daripada hasil, rupanya bos-bos dia peringkat-peringkat atas tu ada jual arak atau terlibat dengan unsur judi, kan? Kita kat bawah ni buat benda lain, buat kira-kira je, tak terbabit. Tak terbabit juga. Tapi masalahnya kerja sekarang susah, Ustaz. Itu isu kerja susah, tak susah, kita kena yakin rezeki Allah. Ya, yakinlah ada rezeki yang lain. Dan begitu juga kalau kita bertaubat, sebenarnya kadang-kadang keburukan dalam bertaubat ni, kadang-kadang ada keburukan-keburukannya, iaitu kadang-kadang kita tak bertaubat, kita terus buat dosa. Letaklah kemudian-kemudianlah taubat. Apakah kesan untuk orang yang berterusan buat dosa? Pertamanya, dia akan diharamkan untuk mendapat ilmu yang bermanfaat. Susah nak dapat kebaikan. Dia tak akan pergi masjid, susah lagi masjid. Tak naklah, malah tirak. Yang kedua, kemurungan dan wujudnya keresahan di dalam hati dia bila dia terus-terusan buat dosa. Ketiga, disusahkan urusan dalam kehidupan seharian dia. Keempat, diharamkan dari berlaku taat, dia susah nak taat. Kelima, diharamkan mendapat keberkatan, susah nak dapat keberkatan dalam hidup dia. Berkat ni banyak, nak cerita berkat ni, tapi tak sempat malam. Maknanya confirm kena panggil lagi, macam tu lah. Kemudian kurangnya rasa damai dan tenteram di dalam hati, disempitkan dada. Kemudian membiarkan perkara dosa yang lain, dia akan terbabit dengan dosa-dosa lain juga. Daripada minum arak, dia berjudi tipu orang, dan macam-macam lagi. Kemudian dibiasakan berterusan melakukan dosa, dihinakan oleh Allah, dihinakan oleh manusia, dilaknati oleh binatang ternakan. Binatang ternakan pun laknat dia, cuma kita tak faham bahasa dia. Dan habis semua binatang, sampai dengan babi-babi pun laknatkan dia. Cuma kita tak tahulah, kita tak faham bahasa haiwan kan. Ditandakan titik hitam di atas hati kita, kan? Seperti dalam hadis Nabi yang bermaksud, sesungguhnya seorang hamba itu jika melakukan satu dosa, maka akan dititik pada hatinya satu titik hitam. Jika dia bertaubat dan berhenti dari dosa itu, maka akan dibersihkan hatinya itu. Jika dia kembali melakukan dosa itu kembali, titik hitam akan bertambah sehingga hatinya hitam bekarat. Dan itulah yang dinamakan ar-ran, iaitu tutupan, menutup hati dia untuk nampak kebaikan. Jadi seterusnya, diletakkan dalam kelaknatan, terhalang daripada dimakbulkan dosa. Kemudian dihapuskan rasa malu. Tak ada rasa malu. Kau dah lah buat salah, kau dah tukar daripada dah elok-elok ada senapang, kau buat senapang. Yang faham, tak faham sudah. Dah senapang lah. Apa yang kau buang? Dah lah buang senapang, tak malu lah tu. Tunjuk lagi dengan orang, I tak ada senapang. Tak pening kepala. Dekat KLIA elok pakai jubah, sampai depan Kaabah pakai telekuk, tak pening kepala. Saya tak cakap orang Malaysia ni, orang Thailand ke orang Australia, macam tu lah. Hilang rasa malu. Sebab kadang kita fikir kenapa jadi macam tu, sebab dah tak ada rasa malu, tutup, hilang. Yang kes baru-baru ni, tak ada rasa malu lah tu, kan? Buka baju tunjuk, saya hafal 15 juzuk, Allahu Akbar. Jadi apa? Tak ada rasa malu, tunjuk kat semua orang, berbangga dengan dosa dia kan. Kemudian ditarik nikmat dari Allah. Kemudian dalam hati ada je benda yang ditakutkan. Tergolong dalam tawanan syaitan, mati dalam keadaan yang buruk, auzubillah, minta jauhkan, akan mendapat azab seksa Allah di hari akhirat. Maka yakinlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim
wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an, sungguhnya Allah ingin ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa kita besar mana pun, yakinlah Allah akan ampunkan dosa kita dengan satu syarat: bila minta ampun ikhlas, sepenuh hati. Kalau boleh biarlah mengalir air mata. Sebab disebutkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, bagaimana digambarkan Nabi bawa orang-orang ketika akhirat tu, Nabi selamatkan umatnya daripada masuk neraka. Ikut aku. Masa ikut Nabi itu, tiba-tiba terdengar satu bunyi ngauman yang sangat kuat. Kuat betul bunyinya. Bunyi apa? Bunyi ngauman api neraka. Berapa jaraknya? 500 tahun perjalanan. Bingit sampai nak tercabut telinga ni, gegendang telinga ni, tak tahan. Maka Nabi sebut, demi umatku yang bersolat, berpuasa, beramal ibadah kepada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Api itu makin dekat, makin dekat, makin dekat. Nabi kata pergilah kau, makin dekat lagi api itu. Akhirnya datanglah malaikat Jibril membawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah air ini. Segelas air, kau ambil air ini, kau siramkanlah kepada api itu. Nabi ambil segelas air itu, Nabi jiruskan, reda api itu tadi. Nabi pun tanya, wahai Jibril, air apa yang kau berikan kepada aku ini wahai Jibril? Wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Itu sebab kena menangis. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Akan tiba masanya akhirat nanti, ramai orang menangis, menyesal sampai keluar air mata darah. Punya banyak air mata darah ni, sampaikan letak perahu berlayar. Tapi masa tu dah terlewat. Nak menangis, menangis atas dunia, nangis siap-siap. Itu sebab kita kena bangun malam, qiyam al-lail. Sebab waktu bangun malam kita mudah menitiskan air mata. Bangun malam tak dapat sekali sehari, seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Susah, setahun sekali. Setahun sekali pun tak boleh, 10 tahun sekali. Tak boleh, seumur hidup sekali. Itu pun tak boleh. Cari tali, jorot leher, mati lagi baik. Payah mana kan. Cakap elok-elok tak nak dah. Betul. Minta ampun dengan Allah, banyak-banyak menangis. Digambarkan dalam kitab Penenang Jiwa Imam Al-Ghazali, Allah Ta'ala sebut, wahai manusia, masuklah kau ke dalam neraka. Tiba-tiba terdengar satu suara, ya Allah, janganlah kau masukkan dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di atas dunia dia pernah menangis kerana-Mu, ya Allah. Aku saksinya. Siapa yang bercakap tu? Berkat sehelai rambutnya. Rambut tu jadi saksi. Waktu dia menangis tu, air mata tu terkena pada rambut tu. Rambut tu bersuara. Tapi malam nanti menangis tak payahlah ditadah rambut tu, tak payah. Ini maksud nak bagi gambaran, bila kita menangis, itulah insurans akhirat besar. Ni buat, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Ya, itu sebab saya kata tadi, berhenti menangis sebab jantan orang perempuan, dah cukup. Bisik-bisik gelora tak ada. Suamiku seorang pendosa, lupakan. Apa? Melur untuk Firdaus. Dah cantik tak boleh. Saya tahu tajuk aja, saya tak tengok. Saya tahu tajuk. Makna kata, kita biarlah menangis kerana Allah. Minta banyak dosa aku, ya Allah. Paling tidak bangun 3/4 malam. 3/4 malam kita bangun kan. Paling tidak kita duduk dekat katil kita. Allah, banyaknya dosa aku, ya Allah. Menangis. Banyak dosa. Tapi tak dapat nak feel lah Ustaz. Kenapa? Suami berdengkur kuat betul. Pergilah semayang bilik lain, masuk ke wudu. Ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah.
Susah. Ambil wuduk. Iya, bangun 3/4 malam ni. Iya. Anak-anak kita ni pun yang ramai datang ni kan. Kadang anak-anak kita ni waktu 3/4 malam tu paling sesuai kalau kita nak lembutkan hati anak. Sebenarnya bangun malam, cuba buat. 3/4 malam ni lebih kurang dalam pukul, macam dekat sini pukul 4, 4.30, 4 suku, 4.30 boleh tu. Bangun kan. Anak kita ni waktu dia tidur tu, pada anak yang degil ni saya ajar baca ayat kursi, selawat, baca Fatihah, ayat kursi, lepas tu baca surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak, sampai habis. Lepas tu tiup dekat ubun-ubun ni, tahu ubun-ubun tu, ubun-ubun dekat atas kan, ubun-ubun kan. Lepas tu kita dah baca tu, tiup. Jangan baca kuat-kuat, dia tengah tidur. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka. Sebab masa tu roh dia tengah merayau ni waktu dia tidur. Jadi bila kita tiup, mudah-mudahan roh dia tu melekat kat roh dia tu, roh dia balik masuk ke dalam badan dia tu. Mudah-mudahan kita amalkan selalu, jadi meresaplah ayat yang kita baca tadi, niat tadi. Kalau kita tiup tu, mata dia macam ni tu, makna kesan dah ada. Tapi kalau kita tiup, terbuka mata dia, maknanya dia tak tahan bau nafas mak dia tu. Gosok lagi gigi dulu. Dah lah tak gosok gigi, mati mak bau dia kata kan. Iya. Bangun. Lagi satu ni, anak degil ni paling senang bila basuh makanan tu, basuh beras, ikut arah tawaf. Lawan jam. Bila kita sampai kita basuh tu dengan air tu, niat dia senang. Ya Allah, Kau lembutkanlah hati anakku ini. Sebut nama dia. Kau lembutkanlah hati anakku ini, Syamsul Amri bin Ismail, ya Allah, seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Macam tu doa dia. Ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku ini, ya Allah, si Fulan bin si Fulan ini, seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Yakin. Untuk anak mak mentua saya tak pernah cuba lagi. Tapi kalau nak buat, jangan salah doa. Ya Allah, kau lembutkanlah laki aku, ya Allah. Lembutkan hati suamiku, jangan lembutkanlah suamiku, ya Allah. Kau lembutkanlah suamiku, ya Allah. 40 hari tu turut dia basuh berasnya. Hari tu suaminya balik patah-patah tangan. Assalamualaikum, mak kacau. Apa ni kepala lah. Jangan salah doa tu. Ya Allah, dah patah pula tangan dia. Bak beras, doa balik semula. Hati-hati. Yakin. Allah Ta'ala nak ampunkan dosa, nak ampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Yakin. Kadang-kadang Allah nak ke ampunkan aku, bersangka baik dengan Allah. Allah nak ampunkan dosa kita. Jangan kita sebut, alah kita berdosa macam mana pun, umat Nabi Muhammad ni last kali masuk syurga juga. Confident ni cakap. Api neraka tu digambar oleh Jibril, punya panas dia. Kalau terbuka sedikit pintu neraka, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Bayangkan api, himpunan api paling panas dalam dunia. Katalah api Malaysia, api Brazil, Argentina, Korea, China, satu dunia ni kumpulkan api yang paling panas. Himpunan api yang paling panas dalam dunia sebenarnya tidaklah lebih panas, melainkan 70 kali lebih panas daripada himpunan api paling panas pada percikan api neraka saja. Bayangkan. Itu pun sanggup tu cakap, lautan api sanggup kurenangi.
minum air kopi pun bertiup cerita berenang lautan api. Ya. Jadi apa-apa pun saya bercakap ni malam ni bukan cakap saya baik sangat, saya pun banyak dosa. Jadi kita sama-sama pujuk hati kita, lembutkan hati kita, minta ampun kepada Allah banyak-banyak atas segala kesilapan dan juga kesalahan yang kita laksanakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham signal-signal suruh berhenti tu, saya faham. Kalau depan saya, bila saya pandang dia beralih tempat duduk saja nak tunjuk kat saya faham tu makna dia suruh berhenti. InsyaAllah. Ada tadi berapa saya tak sempat sentuh, maknanya kena panggil lagi, confirm. InsyaAllah InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuah galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudi ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik, pihak tuan dan perempuan menyemput rasa nak junjung.